Tapi bila address tu dikhususkan kepada muslimat, dia tak masuk muslimin. Okey? So kalau katakan ada ayat yang berkenaan tentang muslimat perlu untuk melabuhkan tudung di atas dada, muslimin tak masuk. Okey? Tapi kalau banyak ayat-ayat yang merujuk kepada muslimin, muslimat masuk sekali. Okey? Itu kena follow kaedah bahasa Arab lah. Okey? Dan kita boleh bincangkan dengan lebih mendalam lagi, insya-Allah. Okey. Sebelum kita melihat bagaimana fikrah yang jernih yang perlu untuk kita miliki, yang perlu untuk kita bina sama-sama, setelah mana kita mengasaskan akidah yang kita miliki bersama ini, kita perlu tengok berkenaan tentang akal. Okey. Satu soalan ringkas. Akal ni kat mana? Muslimat, saya terus letak nama apa? Rusna. Rusna, okey, sorry. Okey, Husna kata akal ni kat otak. Anda nama Haris. Okay. Akal. Wallahu a'lam. Okey, sekarang ni semua berakal kan? Okey. Tak ada orang yang mengaku bahawa saya tidak berakal. Okey. So kat mana rasa-rasa? Kalau nujum Pak Belalang tanya, dia jawab. Okey. Di mana akal? Dekat lutut ke? Dekat telinga ke? Dekat lubang hidung ke? Ataupun dekat perut? Ini tadi orang yang mengaji magic ni, ramai buat magic ya. Bila sebut akal, dia akan rujuk kepada otak. Betul? Betul ke? Yakin? Okey? Okey. Mengikut Imam Syafi'i, akal ni letak dia di qalbun. Imam Syafi'i kata, mungkin betul, mungkin silap. Imam Syafi'i bukan Nabi. Okey? Dan ini pandangan daripada Imam Syafi'i. Akal ni letaknya di hati. Dan hati itu letaknya di mana? Okay, kalau ikut medik, saya pun nak belajar juga. Okay. Kita perkongsian ilmu kan. So, hati itu kat mana? Itu hati secara fizikal, betul? Tapi hati yang kita maksudkan ni, kat mana sebenarnya? Dia pasti bukan yang hati yang merah macam hati lembu tu kan? Bukan juga macam hati ayam, betul? Setuju? Itu hati dalam konteks fizikal. Tapi bila kita membincangkan berkenaan tentang soal hati, yang jatuh cinta, yang rasa marah, yang rasa jealous, takkan dengan hati yang merah pun. Macam tempat lain, kan dah confused dah. Soalan mudah itu. Okey. Allah sebut dalam Quran, kata Imam Syafi'i petik dalam Quran bahawa ada beberapa ayat yang menyokong pandangan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i ini. Antaranya, fatakuna lahum qulub yaqiluna biha. Boleh rujuk surah Al-An'am kalau tak silap ayat 45 46 macam tu. Okey. Ini hujah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, maka bagi mereka hati-hati yaqiluna biha. Okey? Yang berfikir ataupun mengakalkan dengan hati-hati yang berkenaan. Ada satu ayat yang lain dalam surah Al-An'am juga, saya tak ingat ayat ke berapa,
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ini bila Allah sebut berkenaan tentang walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami tempatkan di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala di kalangan jin dan manusia ini, Allah bagi kepada mereka qulub, kalbun jadi anjing. Okey? Kalbu yang betul, qulub tapi mereka tak cukup untuk faham dengan. Maka Imam Syafi'i menghujahkan bahawa kenapa digunakan al-qulub kat sini? Kerana al-qulub itu adalah tempat bagi akal. Kata Imam Syafi'i. Dan ada pendapat yang lain menyatakan bahawa akal itu letaknya di ad-dimag. Ad-dimag ni otak lah, brain. Okey? So, mana satu yang kita nak ambil? Saya mengambil pendekatan dua betul. Okey? Bila Imam Syafi'i sebut bahawa kenapa digunakan Allah gunakan perkataan qulub kat sini, nak menggambarkan bahawa akal itu, sebab dalam bahasa Arab ni dia ada macam perumpamaan, okey, dan juga macam bahasa Melayu kita ada simpulan bahasa. So instead of dia address akal ini letaknya manusia berfikir dengan menggunakan akal, tapi di situ disebut bahawa manusia berfikir menggunakan qulub dengan sebab dia adalah tempat bagi akal yang berkenaan. Maka sebenarnya akal ni dia memang tak ada tempat yang khusus secara zahir dia, secara fizikal. Kita tak boleh letakkan tepi telinga. Dia adalah saraf-saraf ataupun seumpamanya. Okey? Tapi saraf-saraf ni lebih kepada saraf ni untuk apa? Dia saraf ni biasanya dia akan respon, dia akan pas maklumat macam tu lah lebih kurang. Okey? Sama-sama dia lebih maklum lagi. Tapi apa yang nak diutarakan kat sini, bagaimana akal ini merupakan suatu perkara yang sangat istimewa, sehingga kita nak tentukan kat mana dia pun susah. Okey? Kadang-kadang terasa hati itu, katakan orang sakitkan hati kita. Kita rasa kat mana? Sukar untuk digambarkan dengan kata-kata. Ini keistimewaan yang Allah bagi. Okey? Dan ini yang membezakan di antara kita dengan haiwan, kita dengan tumbuhan. Kalau nak berkira tentang otak lembu lagi besar daripada otak kita, betul? Ke salah? Ni baik tabur je fakta ni. Okey? Betul ke? Otak kita, ialah kepala kita macam kecil sikit daripada kepala lembu. Ke lagi besar? Otak lembu lagi besar? Otak lembu lagi kecil? Oh betul? Gajah? Kena buat kajian. Doktor ni kena bukan doktor saja, semua orang perlu bertanggungjawab dan cuba untuk mencari maklumat-maklumat. So boleh membuat perbandingan. Mana lebih bijak sebenarnya antara lembu dengan manusia? Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang manusia ni akan jadi ulaika kal an'am. Apa kata Allah dalam ayat yang sama? Dalam surah Al-An'am tu Allah sebut bahawa golongan-golongan yang Allah tempatkan di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala wal a'yazubillah ini adalah seumpama al-an'am. Al-an'am ni refer kepada binatang-binatang ternakan. Yang antara binatang ternakan tu yang terkenal adalah lembu. Okey? Dan biasanya orang Melayu sebut, dia jarang sebut bodoh macam kambing. Dia akan sebut bodoh macam lembu. Tak tahulah apa salahnya lembu. Tapi orang biasa refer kepada lembu. Kalau tak mandi, kambing. Kadang-kadang kambing mandi juga. Tapi, apalah salahnya kambing? Okey, tapi tak apa. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian,